بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah bagi lagi kita kesihatan untuk kita sama-sama berkongsi tentang hadis yang telah ditulis, dikumpul dalam kitab Bulughul Maram berkaitan dengan hadis-hadis hukum hakam, dalil-dalil hukum hakam dalam ibadah kita. Sekarang kita dah sampai ke hadis yang bernombor. Okey, pertama sekali kita share lah skrin ni. Share skrin supaya kita sama-sama dapat tengok nombor hadis kita. Okey. Assalamualaikum Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwan, sebelum masuk hadis tu boleh nak tanya soalan dulu tak? Boleh, insya-Allah. Bab beriman dan berjemaah. Kalau lelaki tu jelaslah kan. Kalau perempuan macam mana? Afdal kita berjemaah kalau sama-sama grup perempuan ataupun macam Kak Ati contoh dengan anak perempuan kan. Afdal kita berjemaah ke seorang-seorang? Sebab banyak pendapat lah. Ada yang kata afdal berjemaah, ada yang kata tak boleh berjemaah, menjadi iman kan. Lepas tu satu lagi soalan. Kalau macam kita ada anak yang mumayyiz tamyiz, dia kita patut beriman dengan dia ke dia patut beriman dengan kita? Okey. Sebab faham ya? Sebab macam kalau kita nak beriman dengan dia bacaan boleh, solat pun boleh. Tapi kita macam ragu-ragu, takut dia main-main ke masa solat apa gitu. Okey. Baik, kau faham. Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Bagi soalan banyak-banyak pula, nanti tak ingat pula apa dia soalan pertama, kedua, ketiga pula. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada Kak T yang bertanya. Harap-harap kau ingat dah. Nak cek dalam ruangan cek pun tak ada soalan tu. Jadi, pertamanya Kak T tanya tadi tentang adakah mana satu lebih afdal, perempuan, adakah dia perlu berjemaah sesama grup dia ataupun berseorangan. Siap kata lagi ada yang kata tak boleh berjemaah. Kita faham dengan jelas lah, yang kata tak boleh tu bukan tidak ada yang kata tak boleh. Boleh berjemaah, bahkan berjemaah lebih afdal kerana jemaah bagi perempuan dalam grup mereka sendiri dengan ketiadaan lelaki yang boleh mendengar suara mereka. Maknanya kalau dia ada dalam musalla perempuan dan lelaki tidak ada di situ, kan? Ada kat sini dia panggil musalla nisa. Kalau ada jemaah melebihi 2 orang, seorang menjadi imam, seorang menjadi pengikutnya, makmumah, tak ada masalah. Bahkan ia lebih afdal kerana ia termasuk dalam umum hadis yang menyatakan solat berjemaah melebihi solat munfarid, iaitu solatul fardh ataupun solat munfarid, solat berseorangan sebanyak 25 ataupun 27 darajat. Jadi hadis ini telah jelas kerana hadis ini umum, dan termasuk jugalah hal tadi, perempuan sekiranya tiada penghalang dalam bagi seseorang menjadi imam ialah kewujudan lelaki yang mendengar suaranya ke apa ke. Jadi kalau ada di tempat mereka jemaah perempuan sesama mereka sahaja dan tidak ada lelaki yang boleh lalu di situ, tidak ada masalah. Bahkan ini ada contohnya, senario ini berlaku, boleh menjadi imam. Bahkan dia lebih bagus daripada solat bersendirian. Kerana termasuk dalam umum hadis, solat berjemaah 27 ataupun 25 ganjaran lebih banyak. Tapi pastikanlah tak ada
penghalang tadi tu. Dan perempuan tidak boleh menjadi imam lelaki, tidak boleh mengimamkan lelaki. Sesama perempuan tak ada masalah, sesama perempuan tak ada masalah. Yang kata tak boleh tidak betul. Jadi yang soalan keduanya, ditanya tentang anak yang memayis, budak lelaki yang memayis, adakah dia lebih layak menjadi imam ataupun mak dia lebih layak menjadi imam. Kena tengok jugalah. Kena bukan itu sahaja perimeter untuk menentukan siapa yang layak menjadi imam. Bukan memayis, tak memayis yang layak menjadi imam. Tetapi Nabi Muhammad SAW ada sebut, ya ummukum aqra'ukum yang pertama sekalinya. Dan ada hadis lain yang sebut, ya ummukum akbarukum. Aqra'ukum ni memberi makna, aqra'ukum memberi makna, yang menjadi imam kepada kamu adalah orang yang lebih akra'. Akra' ni maknanya lebih pandai bacaannya, lebih hebat bacaannya, lebih banyak hafalannya. Okey, jadi jelas dekat situ. Kalau kita nak, dia menjadi isu antara ulama, mumayyiz ni boleh jadi imam ke tak, apabila mumayyiz ni lebih pandai bacaannya daripada yang besar. Kan? Pada waktu mumayyiz ni lebih hebat makhrajnya, bacaannya, hafalannya daripada kita, maka kalau dia nak naik jadi imam tak ada masalah. Itu maksud ulama mengatakan alal aqal ataupun at least imam kena tamyiz, walaupun dia tidak baligh, dia kena mumayyiz. Bila bacaan dia telah 100% disepakati lebih hebat daripada semua bacaan makmum, maka dia lebih layak menjadi imam walaupun dia tidak lagi baligh. Harapnya dah jelas dah tu. Kan, dalam isu yang Kak T sebut tadi, jawapannya sangat jelas lah. Kita perlu bagi tempat sebagai imam itu kepada orang yang bacaannya bagus. Paling bagus dalam jemaah itu bacaan dia, bagi pada dia. Itu yang Nabi suruh. Jadi tidak ada isu ataupun kekeliruan lagi lah dalam soalan Kak T tadi. Harapnya telah jelas tu. Jelas ke semua? Jelas ke tak tu? Jawapannya jelas atau tidak? Mana chatting ni? Nak chat mana? Tak ada orang, tak ada jawapan ni. Jelas, alhamdulillah. Okey, jadi jelas. Yang jelas, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kita masuk kepada hadis kita. Jika kita ingat kembali pada minggu lepas, kita membicarakan tentang hadis yang menyebut tentang, masih lagi menyebut tentang Mu'adz, bagaimana Nabi Muhammad SAW menegur Mu'adz kerana Mu'adz membaca panjang ketika mana dia menjadi imam kepada kaum dia apabila dia telah selesai solat Isyak bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia pulang ke kaum dia dan membaca panjang sehingga ada makmum yang keluar daripada jemaah tersebut. Jadi setelah itu kita kata, Ikhwan ada sebut dalam Facebook tu, kita akan bincangkan tentang fadilat ataupun kelebihan Mu'adz. Lihat sahaja. Kita cerita sedikit tentang kelebihan Mu'adz. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni lihat sahaja kepada mengapa dia harus menjadi imam kepada kaumnya. Kan, mengapa dia dipilih menjadi imam kepada kaumnya dan mengapa kaumnya itu memilihnya untuk menjadi imam sedangkan mereka telah berkumpul. Dan Nabi Muhammad SAW telah melakukan jemaah terlebih dahulu di Madinah, tapi mereka di kawasan tersebut sanggup menunggu Mu'adz radhiyallahu taala anhu untuk balik setelah menunaikan solat bersama Nabi, balik ke tempatnya dan solat menjadi imam kepada mereka semua. Kenapa? Kerana mereka terlebih dahulu, kita cakap tentang kaum tu Masya Allah, mereka ni memahami bahawasanya agama Islam ini perlu diambil daripada sumbernya. Agama Islam bukan boleh main-main, perlu diambil daripada sumbernya. Dan mereka tahu kelebihan Mu'adz. Mu'adz ni satu orang yang bersungguh-sungguh dia mencari ilmu. Walaupun kampungnya itu bukan dekat dengan tempat Nabi Muhammad SAW, setiap kali Isyak dia berjalan pergi ke tempat Nabi. Dia berjalan pergi mencari Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari bagaimana cara hendak solatnya, cara agama kita ni, bagaimana kita nak melaksanakannya. Jadi itu Mu'adz, kesungguhan Mu'adz. Walaupun kita tahu pada waktu itu ada lampu jalan ke tak? Tak ada lampu jalan, tak ada jalan yang dibuat khusus daripada kampung itu menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW. Tapi dia sanggup berulang alik pergi solat bersama Nabi, kemudian dia tengok bagaimana Nabi solat, baca mana Nabi ni kan, Nabi baca dan sebagainya. Dia balik ke kampung dia dan dia ajar mengikut
Dia buat di kampung dia mengikut apa yang dia lihat daripada dan dipelajari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kefahaman orang kampung dia. Masya-Allah orang kampung dia ni. Jadi kita sepatutnya kalau kita duduk dalam jemaah, kita kena ikut perangai orang kampung Muaz ni. Dia sanggup tunggu, kita tunggu. Kita tak larat ataupun ada sebab kenapa kita tak boleh menghadiri jemaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seorang sebagai wakil yang telah pergi belajar ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada sumber yang asalnya, biar dia ajar kepada kita. Biar dia tunjuk kepada kita cara yang sebenar untuk menunaikan sembahyang yang betul-betul 100% daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pandai, mereka pilih orang yang diyakini ilmunya, yang belajar daripada sumbernya untuk mengimamkan mereka. Lihat itu baru betul. Sedih kita tengok bila ialah orang-orang kampung kita ke di mana-mana masyarakat kita kan, bila nak memilih imam, bila nak mengambil ilmu, mereka tak nilai perkara ini. Mereka tak nilai siapakah orang yang paling layak antara kita untuk menjadi imam. Siapakah orang yang paling layak antara kita, yang paling berilmu antara kita. Siapakah orang yang betul-betul mengambil ilmunya daripada sumber yang asal. Siapakah yang bersungguh-sungguh mencari ilmu daripada sumber yang asal dan menyampaikannya walaupun kita tidak sukai fakta yang disampaikan tersebut. Contohnya kan, orang kita tidak menghiraukan perkara itu. Bukan kita kata semua, tetapi ramai yang tidak menghiraukan perkara itu. Diangkatnya orang yang dia hormati ataupun orang yang mempunyai kedudukan dan sebagainya tanpa mengira berilmu ke tidak dia, tanpa mengira betul ke tak ilmu dia, tanpa mengira dia belajar daripada sumber yang sebenar ataupun tidak, asalkan kena dengan hawa nafsu, okey beres. Kan? Kalau melawan masyarakat, okey, jangan. Tak payah, tak boleh. Sekat dan sebagainya. Tak betul. Kaum Muaz sanggup tunggu Muaz datang untuk mengetahui yang sebenar. Dan Muaz sanggup pergi ke tempat Nabi berulang-alik. Kemudian balik ke kaum dia, mengajarkan kembali apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW setiap hari walaupun tak ada lampu dan sebagainya. Pada malam hari, walaupun lewat sanggup kaum dia tunggu dan dia sendiri sanggup pergi berulang-alik semata-mata nak mendapatkan yang sebenar daripada sumbernya. Jadi kalau kita meremehkan perkara ini kita ambil daripada hadis tu lah. Kalau kita meremehkan perkara ini, tak kenalah kita. Ya, kan? Tak kena. Jadi kita rugi banyak perkara yang kebenaran pun kita tak dapat. Takut nanti balasannya pula yang kita dapat di akhirat nanti. Okey, itu kelebihan Muaz radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita kata di dalam hadis ni, sebelum ini fakta yang terakhir, kalau kita nak cek satu-satu, nak ambil satu-satu intipati hadis tu, kita nak perah satu-satu, banyak sebenarnya tapi tak sempat masa. Jadi kita ambil satu lagi yang penting, kita tengok dalam hadis itu juga bagaimana cara Nabi mengajar sahabatnya dan menegur sahabatnya. Dalam hadis ini kita boleh ambil bahawasanya Nabi Muhammad SAW dia marah kepada Muaz. Dan ada riwayat yang lain mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi marah seperti dia marah Muaz pada hal ini, pada perkara ini. Memberi makna Nabi betul-betul marah. Sedangkan dalam hadis yang lain, semua orang tahu kan, Nabi kata, ada seorang datang kepada Nabi, dia kata, "Ausini ya Rasulullah, ausini wahai Rasulullah, berilah wasiat kepada aku." Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kamu marah, jangan marah. "Thumma ausini." Ausini, dia kata lagi. Kemudian dia kata lagi, "Ausini." Beri wasiat kepadaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan kamu marah. 3 kali Nabi ulang. 3 kali Nabi ulang. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Maknanya perkara marah-marah ni boleh ke tak? Sebenarnya tidak boleh. Kerana marah itu pun daripada syaitan kan. Nabi kata kalau marah, ambil air sembahyang. Kalau masa itu tengah diri, duduk dan sebagainya. Dan istighfar dan sebagainya. Maknanya marah ini tidak ada dalam Islam. Tetapi kita lihat, dalam hadis Muaz ni Nabi marah. Jadi macam mana kita nak harmonikan? Adakah boleh ke tak boleh marah ni sebenarnya? Kan? Jadi adakah orang nak jawab? Kalau ada nak jawab, kita masukkan dalam ruangan chat secepat yang mungkin. Bagaimana mengharmonikannya? Ataupun kalau lambat, ikhwan jawablah. Itu tak ada masa. Okey. Mengharmonikannya, Nabi Muhammad SAW larang daripada marah. Kemudian dia marah dalam hadis Muaz ini. Ulama berkata bahawasanya marah itu dia ada dua marah.
Dua jenis marah. Satu marah untuk diri sendiri dan satu lagi marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah dan untuk agama Islam. Marah untuk Allah dan agama Islam itulah yang boleh dilaksanakan, yang Nabi laksanakan dalam hadis Muaz, dan marah yang Nabi larang sahabatnya lakukan adalah marah untuk diri sendiri. Kita boleh tengok dalam kehidupan kita pun kan, kita kadang-kadang tu bila berlaku benda yang tidak kita ingini, disebabkan oleh orang lain, kerosakan pada harta benda kita yang disebabkan oleh orang lain, kita marah ke tak? Marah lah kan? Ada orang dia marah lah. Kawan ni rosakkan laptop dia, dia marah. Dia beli barang kan, kemudian kawan ni rosakkan barang tersebut, dia marah. Tapi kalau kita ayah kan, kalau kita ayah ataupun ibu, anak kita bazirkan duit kita cari susah-susah kan, beli barang tu dia rosakkan, kita beli telefon pada dia, dia campak buang, pecah telefon tu, iPhone pecah. Kita marah tak pada dia? Marah mesti. Mungkin, boleh jadi mungkin mungkin budak ni kena apa ni, kena penampar, kena pukul tu kan. Marah dia sebab dia tahu duit dia cari bukan mudah kan, dia marah. Tapi adakah ini marah kerana Allah atau marah kerana diri? Kan ini sebenarnya marah kerana diri. Macam tu sekali. Itu yang Nabi larang. Marah yang jenis tu yang Nabi larang. Ataupun kita bertelingkah, berselisih faham dengan seseorang, kita marah. Kan? Itu marah untuk diri sendiri, bukan marah untuk Allah. Yang inilah yang Nabi kata, jangan kamu marah. Okay? Orang yang sama juga, ayah yang sama, ibu bapa yang sama juga, yang marah pada anak dia pecahkan iPhone yang dia beli tadi. Bila anak dia tak bangun solat subuh. Dia kata, tak apalah, penat budak ni. Bila anak dia tinggal puasa kerana nak exam kononnya, kan? Tak apalah dia nak exam kan. Tengok, dia tak marah. Tempat yang sepatutnya dia marah, dia tak marah. Anak dia tak bangun solat subuh, anak dia tidur lewat selepas isyak, kemudian menggadaikan solat subuh kerana macam-macam lah sebabnya. Kan? Bila tidur lewat ni, confirm dah. Kemungkinan besar tak boleh bangun. Tidak pula dia marah seperti mana marahnya dia apabila iPhone tadi dirosakkan. Itulah kita sebenarnya, kita tak faham, kita tak kena dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya yang iPhone tadi tu kita tak marah. Nabi larang marah. Kalau hilang pun hilang duit saja. Tapi di akhirat nanti kan tidak ada apa-apa yang merugikan kita. Tetapi yang sebenarnya kita patut marah kerana anak kita tidak solat. Anak kita tak lakukan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dia duduk di rumah kita. Kita yang berkuasa, Allah akan tanya kita. Rumah kita, kita yang berkuasa. Kan? Anak kita, kita yang berkuasa. Allah akan tanya kita. Sepatutnya itu yang kita marah. Itu yang kita lebih marah daripada dia merosakkan iPhone tadi. Allah bagi rezeki tu, Allah bagi. Tetapi yang ini Allah bagi kita authority. Allah bagi kita kuasa untuk kita jaga, untuk kita jaga amanah yang Allah berikan kepada kita ni. Jadi sepatutnya kat sini marah yang jenis kat sini, marah yang disyariatkan. Seperti mana Nabi marah Muaz kerana Muaz boleh menyekat orang lain daripada dapat pahala ganjaran pergi solat di masjid, daripada menunaikan syariat Allah supaya solat berjemaah. Boleh beza tu. Dua jenis marah yang patutnya kita satu sepatut kita buat, satu lagi tidak. Banyak tempat Nabi marah ni. Dalam khutbah Nabi apabila dia menyuruh umat dia melakukan sesuatu, sahabat melakukan sesuatu, dalam khutbahnya matanya merah, kan, mukanya merah kerana marah. Kerana apa? Kerana nak menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hak dia tidak pernah pun membalas dendam untuk hak dia. Dia tak marah. Bahkan dia kasihankan. Contoh, lihat saja kaum Taif. Apabila Nabi pergi berdakwah, waktu Nabi nak pulang ke Madinah, kemarin apa kaum Taif lakukan pada Nabi Muhammad SAW? Dia lemparkan kan. Nabi Muhammad SAW dia lempar, dia suruh orang gila, budak-budak yang tak ada akal lagi, lemparkan batu, caci, maki, hamun, kutuk dan sebagainya pada Nabi Muhammad SAW sehingga berdarah. Tetapi adakah Nabi marah? Allah hantar malaikat Jibril dengan malakul jibal, dengan malaikat yang menjaga gunung, menjaga bukit, untuk Nabi arahkan sahaja, pasti malaikat laksanakan. Kalau nak suruh gunung ini terbalikkan ke atas mereka pun, malaikat laksanakan. Tetapi adakah Nabi marah? Kalau kita tempat Nabi kan, kita jawab, apa salah lewat sampai ni malaikat? Dah berdarah ni kan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Dia nak mengajar pada umat dia, kalau yang melibatkan kamu, tak perlu kamu marah. Tidak melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengganggu ataupun memudaratkan, menjejaskan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak berhak untuk kamu
marah. Sekiranya menjejaskan hak Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang patut kamu marah. Kan? Jadi orang, contoh kalau kita ambil contoh diri kita sendiri, kita sampaikan kebenaran. Ada orang terima, ada orang tak terima. Kan? Ada orang kutuk kita, ada orang caci kita dan sebagainya. Kalau kita sampaikan kebenaran, kita tidak perlu marah orang untuk yang kutuk kita dan sebagainya tadi. Biarkan. Sebab kita, itu yang menanggung untuk kita. Kan? Biarkan mereka. Kan? Selagi mana mereka tidak menjejaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala itu dikutuk, dicaci dan sebagainya, barulah kita membelanya. Kerana orang yang menutup perasaan marahnya ini, Allah bagi ganjaran kepada dia dengan ganjaran yang besar. Wal kazimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dalam Al-Quran Allah sebut wal kazimin, orang yang menahan marah. Begitulah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menahan marah. Marah yang jadi mana? Marah untuk diri sendiri. Tidak ada persyariatan dalam Islam, bahkan dilarang. Marah yang mana? Yang disyariatkan, marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mencanggahi perintah Allah, kita marah. Kan, anak-anak kita lebihnya, kerana kita ada autoriti pada anak kita dan isteri saja. Pada orang lain kita tak berhak. Orang lain, ayah dengan mak dia lah pula. Kan, jadi lakukan tugas kita terhadap keluarga, terhadap orang yang Allah bagi kita autoriti, bagi kita kuasa, dan biarkan orang lain yang di luar kuasa kita. Ini kita duk bercakap tentang macam-macam. Oh, kerajaan tak buat tu, kerajaan tak buat ni, kerajaan tak laksanakan agama dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu kerajaan di luar tangan dan kuasa kamu. Ni, cek dulu keluarga kamu sendiri. Di bawah tangan kamu ni, yang dekat dengan kamu. Itu yang sepatutnya kamu cek. Dan bila setiap ibu bapa menjaga anak-anak dia, tak perlu kerajaan buat undang-undang pun. Kita ni kita akan melaksanakan apa kita sedari. Setiap keluarga telah melaksanakan hukum hakam Islam, walaupun kerajaan letak hukum hakam yang lain. Wallahu a'lam. Kan? Itu tentang harap dah faham tentang bagaimana cara nak harmonikan marah yang Nabi larang. Dalam satu hadis Nabi larang marah. Kemudian Nabi sendiri marah. Dan Nabi dia tidak akan buat apa yang dia larang umat dia daripada lakukan. Dia larang marah, kemudian kita tengok dia marah. Tidak, Nabi tak lakukan macam itu. Kita dah faham yang marah Nabi di tempat ini berbeza dengan marah yang dilarangnya. Okey, harapnya telah jelas. Jadi alhamdulillah kita kembali kepada hadis kita untuk hari ini. Alhamdulillah, harapnya hadis yang tentang Muaz tu dah jelas. Kita walaupun Muaz ni kena marah, tapi kita tahu Muaz bukanlah calang-calang sahabat. Orang yang berilmu antara para sahabat, kita tahu dah. Okey. Jadi kalau kita ni sebagai imam, kita kena tengoklah makmum kita di belakang kita macam mana. Dan kita tak boleh ikut perasaan kita. Jadi kita pergi pada hadis seterusnya. Hadis yang bernombor 400 dalam buku Ikhwan ni, hadis yang bernombor 400. Betul tak? Tak. Hadis yang bernombor 399 dalam buku kakak ni. Okey, hadis yang bernombor 434 hadis kita ni. Hari ni alhamdulillah masuk hari yang ketiga, baru kita boleh baca hadis yang seterusnya. Sebenarnya ada lagi kalau nak cakap tentang hadis Muaz, tapi biarlah. Takut nanti memboringkan abang-abang akak-akak pula. Kita insya-Allah ada jumpa dalam hadis lain, kita akan ambil peluang untuk syarah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam berkaitan kisah sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Dia menjadi imam kepada manusia dalam keadaan dia sakit. Jadi Aisyah di sini meriwayatkan tentang kisah solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini permulaan hadis ini memberi isyarat kepada kita bahawasanya hadis yang akan kita baca ni adalah satu kisah yang panjang. Dan hadis ini adalah hanya separuh daripada kisah tersebut, kan? Sebab permulaan hadis kata Aisyah telah berkata ataupun meriwayatkan tentang satu kisah sembahyang Nabi yang berkaitan dengan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia dalam keadaan dia sakit. Qalat, Aisyah berkata, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, datang hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Datang sehinggalah Nabi duduk di sebelah kiri an yasari Abi Bakar, sebelah kiri Abu Bakar. Maknanya kita tahu sini siapa yang sedang menjadi imam ni?
Abu Bakar dalam keadaan menjadi imam kepada uh, sahabat Nabi di Madinah tu. Abu Bakar menjadi imam sekarang ni sedang melakukan solat, kemudian Nabi datang, kata Aisyah. Nabi datang, Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Di sini, dalam kisah ini, siapa yang bawa Nabi tu? Nabi datang tu dia ambil tak boleh dah. Tak boleh berdiri. Nabi dah masa tu keadaan Nabi sangat lemah. Nabi sakit yang sakit meninggal dia lah. Sakit sebelum meninggal dia. Ini adalah solat yang terakhir Nabi laksanakan secara berjemaah. Kemudian Nabi selepas tu tak boleh lagi nak keluar. Nabi duduk di dalam rumahnya. Nabi minta izin daripada isteri-isterinya untuk tinggal bersama Aisyah di rumah Aisyah. Nabi pilih untuk tinggal di rumah Aisyah dan isteri-isteri yang lain memberi kebenaran. Kemudian Nabi solat di situ. Itu tempat makam Nabi sekarang tu, itulah tempat dia. Itulah rumah Nabi. Jadi Nabi solat di situ dengan keadaan Nabi buka lansir. Nabi tengok sahabat-sahabat dia solat bersama, berjemaah bersama Abu Bakar, dan Nabi tersenyum. Banyak kali Nabi tengok dan Nabi tersenyum selepas tu. Tapi nak ceritanya, inilah kisah yang pertama ataupun kisah yang terakhir Nabi solat bersama para sahabat. Nabi keluar, dan Nabi keluar tu dia tak ada dah, tak ada lagi pada waktu tu kerusi roda dan sebagainya yang kita khayal kerusi roda. Ni dipapah oleh dua orang sahabat, iaitu dipapah oleh siapa? Ali bin Abi Talib dengan Ja'far, bukan. Dengan ada seorang lagi, cuma lupa siapa dia, tak ingat. Tapi bin Abdul Muttalib jugalah. Bin Abdul Muttalib dengan Ali dipapah. Okey, dipapah. Mereka dua orang ni memapah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli, maka Nabi pada waktu itu sembahyang bin nasi jalisan. Nabi bersembahyang menjadi imamkan manusia dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar qa'iman, dan Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikut salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakar, dan manusia mengikut sembahyang Abu Bakar. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Jadi kita faham tak hadis ni macam mana? Kita ceritakan sekali lagi. Sekarang ni Aisyah kata manusia tengah solat. Yang mengimamkan mereka ialah Abu Bakar. Manusia tengah solat, yang mengimamkan mereka adalah Abu Bakar. Kemudian Nabi dia rasa dia boleh sikit kot pada hari itu. Dia rasa dia boleh sikit. Dia minta sahabat dia, Ali bin Abi Talib, dan seorang lagi, bin Abdul Muttalib, papah dia. Maknanya kalau bin Abdul Muttalib, empat saudara Nabi lah kan. Empat saudara Nabi seorang, kemudian sepupu dia seorang. Sepupu dia tu Ali. Papah dia pergi bawa dia ke sebelah kiri Abu Bakar yang sedang solat. Maknanya kalau Nabi duduk di sebelah kiri, Nabi akan jadi apa? Siapa boleh jawab? Kalau kita nak jadi makmum, kita duduk sebelah kanan ke kiri? Di sini Aisyah kata Nabi duduk sebelah kiri. Maknanya apa ni? Siapa boleh jawab? Ke tak faham ikut syarah ni? Bagus, Masya Allah. Nabi jadi imam. Sebab kalau makmum mesti duduk sebelah kanan. Ini ajaran Nabi. Sedangkan ingat tak cerita yang Ibnu cakap, Ibnu Abbas dia datang solat malam, dia datang ikut Nabi. Dia duduk di sebelah kiri. Apa Nabi buat? Nabi duduk solat qiyamul lail seorang. Kemudian Ibnu Abbas ikut dan Ibnu Abbas duduk sebelah kiri. Apa Nabi buat? Nabi ambil Ibnu Abbas dengan tangan dia, Nabi pusingkan dia dari belakang, letak dia di sebelah kanan. Letak di sebelah kanan. Maknanya nak mengajar kita, kalau nak jadi imam, kita duduk sebelah kanan ke kiri? Kita kena duduk sebelah kalau nak berimam kan, kita makmum nak berimam, kita duduk di sebelah kanan imam. Tapi sekarang ni Nabi buat sebaliknya, Nabi duduk sebelah kiri. Maknanya apa tu? Maknanya Nabi nak menjadi imam. Dan itulah yang sepatutnya. Nabi duduk di sebelah kiri imam. Abu Bakar tu dah memang imam dah, dia solat berdiri. Kemudian Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Sekarang ni Nabi yang jadi imam, Abu Bakar mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu dijelaskan. Maknanya boleh ke tak seorang imam itu nak berpindah daripada keadaannya sebagai imam bertukar menjadi makmum? Boleh. Ini hadis. Ini dipanggil istikhlaf. Dia menyerahkan tugas dia sebagai imam kepada orang lain, imam satu lagi. Jadi Nabi datang, Nabi solat tu diri ke duduk? Duduk. Nabi solat tu secara
duduk dan Nabi menjadi imam kepada Abu Bakar yang sebelum ni adalah imam kepada orang lain. Sekarang ini kana yusalli bin nas jalisan, dan Nabi dalam keadaan duduk. Abu Bakar qa'iman. Abu Bakar masih lagi berdiri. Abu Bakar tak duduk. Abu Bakar berdiri dan Abu Bakar tak duduk. Okey. Kemudian Aisyah kata yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi. Abu Bakar mengikut solat Nabi. Kenapa? Sebab Nabi dah lemah seperti mana kita kata. Nabi dah lemah. Abu Bakar duduk dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi. Jadi walaupun Nabi duduk, Abu Bakar boleh dengar sebab dia duduk dekat. Sebelah kanan Nabi dekat. Dia boleh dengar. Nabi Allahu Akbar ke, kan? Dia boleh dengar. Kemudian wa yaqtadin nas bi salati Abu Bakar. Dan manusia mengikut solat Abu Bakar. Kenapa Aisyah kata manusia mengikut solat Abu Bakar? Kerana Nabi solat duduk, orang tak nampak. Kerana Nabi suaranya telah lemah, orang tak nampak. Jadi orang berpandukan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar dia melaungkan kembali Allahu Akbar Nabi, kan? Kemudian dia bersolat berdiri, orang boleh nampak dia, dan dia melaungkan kembali. Dia dengar pada Nabi, kemudian dia melaungkan. Jadi orang dengar dia dan orang ikut dia. Tapi dia dengar siapa? Dia dengar Nabi. Itu maksudnya. Jadi secara hukumnya jemaah pada waktu itu, siapakah imam mereka? Nabi adalah imam mereka. Kan? Secara hukumnya. Tetapi secara praktikalnya, secara praktikalnya ialah maknanya Abu Bakar yang diikut oleh manusia, kerana Abu Bakar mendengar suara kerana manusia jemaah mendengar suara Abu Bakar. Mereka tidak mendengar suara Nabi. Tetapi secara hukumnya mereka mengikut siapa? Mereka mengikut Nabi kerana Abu Bakar mengikut Nabi. Jadi di sini bukan dua orang imam, jangan salah faham. Hanya seorang imam, tetapi disebut secara bahasanya mereka ni mengikut, seperti mana Aisyah kata mereka mengikut Abu Bakar kerana secara teknikalnya mereka mengikut suara Abu Bakar. Tetapi secara hakikatnya mereka ataupun secara hukumnya imam adalah satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas tak hadis tu? Jelas. Jelas kan hadis tu? Alhamdulillah. Di sini sebenarnya banyak perbincangan daripada hadis ni. Satunya kita boleh tahu, contoh istikhlaf lah tu. Kalau berlaku benda ni, ada orang yang dah jadi imam, kemudian dia tinggalkan imam tu atas sebab-sebab tertentu, dia tinggal keadaan dia sebagai imam, kemudian orang lain naik ganti imam, tidak ada masalah. Ataupun dia tak tinggalkan, tetapi ada imam yang lebih hebat, lebih besar, pemilik masjid contohnya. Dan mereka mempunyai kuasa untuk menjadi imam, pemilik masjid, suara lebih besar, lebih bagus lagi. Contoh kita bagi contoh kan. Kalau kita ni bukan imam yang dipilih di masjid tersebut. Imam dah terlewat. Kemudian kita pun solat Isyak. Kita dipilih oleh orang kampung solat Isyak. Tiba-tiba dalam masjid kita tu musyari datang ataupun sudais datang. Sudais datang bersama dengan imam yang sebenar. Imam sebenar suruh sudais jadi imam. Dia naik, dia nak duduk sebelah kita dan dia nak ambil tugas kita sebagai imam. Boleh ke tak? Boleh lah. Kerana dia ni confirm dah lebih afdal daripada kita dari segi bacaan dan sebagainya, dan dia disuruh oleh pemilik masjid yang diberi autoriti itu Pak Imam sendiri. Jadi bolehlah. Dia duduk di sebelah kita, sebelah kiri kita, dan kita mengikut dia sebagai makmum. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jangan pula terkejut kata Wahabi pula. Jangan. Okey. Walaupun kita tak tahu, banyak benda kita tak tahu sebab kita tak belajar, jadi tak pelik. Jadi jangan pula kita ni cepat melenting apa yang kita tak nampak sebelum dia dilakukan terus. Wahabi dan sebagainya, kita bimbang takut kita kata Wahabi itu adalah hadis Nabi. Kan? Hadis Nabi, jangan. Mulut kita kena jaga apa yang kita lafazkan pada lidah kita. Satu lafaz malaikat menulisnya. Kita lega, kita selesa, kita tuduh orang dan sebagainya, kita selesa. Tetapi di akhirat nanti semuanya telah direkod oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat terkejut apabila Nabi kata kena jaga lidah, kena jaga lidah. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah lidah kami pertuturkan pun dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi tanya balik dia. Nabi kata, dan kamu rasa orang yang masuk neraka itu adakah disebabkan sebab lain? Mereka masuk ke neraka, dicampak ke dalam neraka dengan wajah mereka ini hanya kerana hasaidu alsinatihim, kerana ni lidah ni, kan, keburukannya kita, ni lidah kita dah buat ni. Jangan kita bercakap benda kita tidak ada ilmu. Jaga lidah kita, jaga lidah kita. Kalau apa ni, menuduh orang sebagai Wahabi dan sebagainya tidak memberi manfaat pun. Kalau kita duduk diam, lagi bagus. Lebih-lebih lagi kalau kita tak ada ilmu. Lainlah kalau kita baca habis hadis lah. Kan?
Itu satu kita boleh ambil pada hadis ni. Jadi sekarang ni kita ada 4 minit lagi. Ikhwan rasa tak cukup masa untuk syarahkan hadis ni pada hari ini. Jadi kita tengok ada soalan ke tak. Kita pun tak tahu bila kita jadi imam kat masjid kat sini. Okey. Apakah tujuan daripada soalan ni? Kita pun tak tahu. Maknanya apa ni? Kita jadi makmum je lah. Jadi makmum pun alhamdulillah dah. Itu kelebihan Allah bagi tu, datang ke masjid tu itu kelebihan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tanpa taufik dan hidayahnya tak mungkin kaki kita yang sampai ke masjid kita bersyukur. Jadi makmum alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya dua manfaat pada hadis yang kita dapat daripada pembacaan kita secara ringkas tentang hadis yang Abu Bakar ni ialah bolehnya istikhlaf dan dan bolehnya ada orang yang mendengarkan takbir imam tersebut, Allahu Akbar tu tidak ada masalah. Okey, sebelum kita tutup, kita ada lagi 3 minit kongsikan manfaat daripada hadis ini. Jelas hadis ini kita ceritakan dia punya kisah di sebaliknya. Pada waktu ni Nabi Muhammad SAW dah jatuh sakit, untuk sakit yang meninggal, sakit dia untuk meninggal, untuk sebelum dia meninggal dia mula jatuh sakit. Selepas pada tu dia minta Aisyah radhiyallahu taala anha panggil siapa imam dia, siapa akan menjadi imam selepas dia. Dan Aisyah panggil Umar. Setelah Aisyah panggil Umar, bila Aisyah panggil Umar, Nabi tolak. Nabi kata, bukan ya Aisyah. Nabi nak, Nabi Alha dia panggil. Alha ni Nabi merayu. Nabi nak siapa? Nabi Melayu jugalah. Nak siapa? Nabi cakap Abu Bakar. Nabi suruh Aisyah panggil siapa? Abu Bakar. Kemudian Nabi isyaratkan lagi sebelum dia pergi tu pada tahun 9 Hijrah, ketika mana haji, Nabi melakukan haji, Nabi tinggalkan siapa untuk mentadbir Madinah? Nabi tinggalkan Abu Bakar. Kemudian jelas lagi isyarat Nabi bagi yang mana Abu Bakar sepatutnya menjadi khalifah selepas dia, walaupun dia tidak menulis kan, orang kata Nabi tak memilih khalifah selepas dia, tapi sebenarnya Nabi dah bagi isyarat. Contoh tadi waktu Aisyah datang ke Umar, Nabi kata bukan, laisa hakadha ya Aisyah, ataupun laisa hakadha ya Umar. Dia suruh Abu Bakar jadi imam. Kemudian waktu dia nak pergi haji tu, dia tinggalkan pentadbiran kepada Abu Bakar. Kemudian waktu dia pergi, dia tutup semua pintu masjid. Masjid Nabawi, dia tutup semua pintu, dia suruh tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Kemudian dia pernah bagi tahu kepada seseorang, dia berjanji dengan seorang ni sahabiah, dia kata kamu datang nanti jumpa aku, kalau aku tak ada jumpa Abu Bakar. Nabi cakap macam tu. Jadi kita faham dan ulama telah sepakati bahawasanya jumhur ulama kata bahawasanya Nabi dah isyaratkan bahawa pemegang tanggungjawab ataupun autoriti sebagai pemimpin selepas dia adalah Abu Bakar. Dan isyarat itu isyarat yang sangat jelas kan. Jadinya ada lagi 1 minit. Kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan chat. Diharapkan apa yang kita kongsikan daripada manfaat pada hari ini menjadi kebaikan kepada kita, dan menjadi hujah ke atas kepada diri kita nanti untuk mengikut kebenaran dan mengamalkannya, dan bukan menjadi hujah ke atas diri kita kerana mengetahui kebenaran dan tidak mengikutinya. Jadi ada soalan ke tak? Kalau tak ada, kita tangguh ke minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang menghadiri majlis ilmu kita ini. Kita jumpa di minggu hadapan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.